Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila al-qubur wal jami'in muslimina wal muslimat wal muallimina wal muallimat kulluhum ajma'in syawlil laylahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan marzukin, hamdan magbulin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa awwaban ni'mah wa awwabar rizki wa awwabal quwah wa awwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal mawaddah wa abwabal rahmah wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuri fahmi waftah alaina bimarifati ilmi wa nawir qulubana kama nawarta samsa wal qamar wa sahil lana abwaba fadlik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Sadaqallahul azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wala quwwata illa billah. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengurusi Surau Parit Haji Siddiq serta semua barisan ahli jawatan kuasanya. Yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal,
yang dihormati barisan para alim ulama, yang dihormati tuan-tuan haji, tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kapari waras sisonya uriki sejuk-sejuk, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Tapi dahulu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah muliakan kepada kita akan nikmat iman dan Islam. Banyakkanlah kita berdoa kepada Allah, semoga sepanjang kita hidup di dunia ini dan sekiranya kita mati nanti dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama solat fardu maghrib berjemaah, dan sementara kita menanti waktu isyak, kita duduk sebentar di dalam majlis taman-taman surga. Mudah-mudahan sekiranya di dunia kita rajin pergi taman-taman surga, insya-Allah besok di akhirat dipermudahkan untuk menuju syurga Allah. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan pada malam ini, di pertengahan malam ataupun di akhir malam, mudah-mudahan kita dapat bangun qiyamul lail, walaupun 2 rakaat solat sunat tahajud ditutup dengan 3 rakaat sembahyang witir, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan esok kita dipanjangkan umur. Mudah-mudahan kita dapat solat pada subuh berjemaah, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pada bulan yang lepas, kalau tuan-tuan masih ingat, kita telah sama-sama iaitu mengulang kaji berkenaan amalan-amalan yang menerangi kubur. Pada malam ini tuan-tuan hadirin hadirat, saya ingin merujuk dalam kitab Nasaihul Ibad, iaitu muka surat 196, iaitu berkenaan 6 penyebab rosaknya hati, ya. 6 penyebab rosaknya hati, tuan-tuan. Yang mana hati ini memainkan peran penting, ya. Kalau hati ni apik, maka seluruh anggota badan ni pun apik. Tapi ni hati ni wis rosak, maka menyebabkan seluruh anggota badannya pun melakukan perkara-perkara kerosakan. Sebab ini dinyatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi, yang mana Rasulullah telah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatun illa iza salahal jasadu kullu wa iza fasadal jasad kulluhul ala ya qalbu. Apa maksudnya, tuan-tuan? Tidakkah dan sesungguhnya ada pada jasad itu ada seketul daging, ya. Dalam jasad kita ni ada seketul daging, ya. Kapeh ki menusuk ana seketul daging dalam jasad kita. Jika baik seketul daging itu, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan jika rosak seketul daging itu, maka rosaklah seluruh jasadnya. Daging itu dinamakan apa seketul daging itu? Iaitu adalah hati ataupun yang disebut seketul darah, tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi hati ini memainkan peranan penting. Allah Ta'ala, tuan-tuan hadirin hadirat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dipandang pada rupa dan parasnya ataupun hartanya, ya. Rasulullah SAW, ya, dan dinyatakan dalam hadisnya, tuan-tuan, daripada rawahu Muslim dan Abi Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, innallaha la yanzuru ilal ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, ya. Apa maksudnya, tuan-tuan hadirin hadirat? Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang kepada jasadmu dan tidak juga pada rupa parasmu, tetapi ia memandang pada hati kamu. Tapi walau bagaimanapun ada orang cakap, tuan-tuan, apa guna pakai tudung kalau hatinya tak baik, hatinya tak ikhlas. Walaupun aku tak tutup aurah dengan sempurna, contoh tak pakai tudung, tapi hatiku baik. Salah tu, tuan-tuan. Ya, hati satu skop, yang lain menutup aurah satu skop yang lain. Hukum-hukum yang ada hukum-hukumnya. Kalau dia menutup aurah dengan sempurna, hatinya tak baik juga, dosa juga. Ya. Tapi kalau dia tak nutup aurah tapi hatinya baik, contohnya, ya dosa juga. Dia dua-dua kena ngelakoni, tuan-tuan. Dua-dua kena diamalkan.
Contohlah yang baik tuan-tuan. Ibaratnya tuan-tuan ni getelkong. Aku pergi sembahyang, walaupun orang getelkong, maksudnya dia sembahyang tak tutup aurah lah. Rambut ni rewak-rewak, rambutnya rewak-rewak tu. Rewak-rewak tu. Tak pakai telkongnya rewak-rewak ngono tu. Nggo t-shirt ai. Aku sembahyang orang nggo telkong tapi ikhlas kok. Nek nggo sembahyang nggo telkong tapi orang ikhlas gawe apa? Pelik tak tuan-tuan kalau niku? Pelik apa ora? Ya pelik. Kue sembahyang pun nek ikhlas orang nggo telkong ya ora sah juga. Betul. Nek kue sembahyang nggo telkong tapi niate ora ikhlas kerana Allah, itu ada balasannya juga, salah juga. Loro-loro salah, yang loro-lorong kena kuku, ya kena kuku. Maksudnya kita kena taat pada zahir dan taat pada batin. Contohnya menutup aurah dalam sembahyang tu kita patuhi itu zahir. Batinnya kita sembahyang contohnya semata-mata ikhlas mencari keredaan Allah. Ya. Jadi tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Contohnya sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Ya, ketika dia bersama ketika hidupnya Bilal bersama tuan punya majikannya, ataupun ketika itu dia menjadi hamba kepada Umayyah, tak salah saya lupa namanya, ya. Dia ketika itu menjadi hamba, diseksa oleh tuannya. Ya, walaupun Bilal bin Rabah ni berkulit hitam, ya, diseksa di tengah panas, ya. Ditindih dengan batu yang besar di dada dan di perutnya, ya, disebat lagi di tengah yang panas. Ada setengah riwayat diheret dengan kuda di keliling bandar, ya. Kerana apa? Bilal bin Rabah bukan ngotem harta majikannya, tuan hambanya itu bukan. Cuma kerana Bilal bin Rabah mengakui Allah tu sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad itu mengakui sebagai pesuruh Allah, diseksa dengan sekeras-kerasnya. Tetapi walaupun diseksa, dia tetap berkata ahad. Berkata ahad, sungguh mulia hatinya. Ya, sungguh kukuh akan akidahnya. Walaupun dia berkulit hitam, tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh Bilal bin Rabah. Adalah satu lagi sahabat Nabi, ketika Rasulullah masih hidup, yang saya cerita pada bulan lepas. Tuan-tuan masih ingat kan? Ini kalau tak ingat je lupa, kalau lupa je tak ingat, ya. Yang dah ingat tu jangan jemu pula, ustaz kok ceritanya podo aja sini cerita. Walau ustaz ngantuk tenan lah, ya. Tak apa, cerita dengar ulang-ulang ni tak apa, ulang kaji, ya tuan-tuan. Itu Bilal bin Rabah walaupun berkulit hitam tapi mulia di sisi Allah dan mulia di sisi Rasul kerana akan kehebatannya akidahnya, kerana mulianya akan hatinya. Ada satu lagi seorang perempuan yang berkulit hitam. Ada setengah riwayat digelar Ummu Mahjan. Dia tuan-tuan di antara amalannya, dia suka menyapu sampah di keliling Masjid Nabawi. Dia suka membersihkan masjid. Tuan-tuan kalau suka, ya, membersihkan masjid walaupun tak dilantik jawatan kuasa pun dia ada sifat tanggungjawab contohnya. Itu adalah suatu amalan yang mulia, ya. Jadi Ummu Mahjan ni selalu ngeresiki masjid, ya. Satu masa Rasulullah ki mampir di Masjid Nabawi. Lungan di Masjid Nabawi, orang mampir dah. Lungan di Masjid Nabawi. Apabila Rasulullah tekan di Masjid Nabawi, dia ndelok ke apa ki jenenge ki Ummu Mahjan ke orang ketok, ya. Dia sampai Masjid Nabawi, selalu Ummu Mahjan nampak orang yang perempuan yang berkulit hitam ni selalu nyapu masjid, nampak. Tapi ketika itu kok tidak kelihatan Ummu Mahjan ni di kawasan masjid menyapu masjid. Lalu Rasulullah golei orang temu, Rasulullah takon para sahabat, wahai sahabat, Ummu Mahjan kat mana? Kau orang ketok. Wahai sahabatku, di manakah Ummu Mahjan kok tak nampak, tak kelihatan, selalu nampak dia nyapu masjid. Rupa-rupanya Ummu Mahjan tadi seorang perempuan yang berkulit hitam tak nampak, wis ninggal rupane. Wis ninggal. Lalu Rasulullah pun takkan, wahai sahabat, aku kok orang dikandani, ya. Itu bahasa saya lah tuan-tuan. Aku kok orang dikandani kenapa? Kenapa aku tak diberitahu? Para sahabat memikirkan bukan apa dalam hadis tu ceritakan, sebab Ummu Mahjan ni orang biasa-biasa je. Ibarat kalau surah ni bukanlah dia pak imam, bukanlah pengurusi, bukan jawatan kuasa masjid. Biasa-biasa je. Jadi tak payahlah perlu bagi tahu Rasulullah yang mungkin tengah sibuk, banyak tugasnya. Rupa-rupanya Rasulullah
pandang berat pada Ummu Mahjan ni walaupun dia berkulit hitam, ya. Lalu Rasulullah duduk kiku kubur indi. Tunjukkan pada kuai sahabat mana kuburnya. Maka apabila ditunjukkan Rasulullah telah solat ketika itu, dia tak dapat sama-sama solat jenazah. Ketika sebelum dikebumikan, dia telah solat di atas kubur. Lepas dia solat di atas kubur, dia berkata apa? Wahai sekalian, sesungguhnya kubur-kubur ini penuh dengan kegelapan. Dengan solatku itu tadi dapat menerangi kubur-kubur tersebut. Jadi saya nak cerita fokus pada Ummu Mahjan tadi. Ya, walaupun dia berkulit hitam, tapi mulia di sisi Allah dan mulia di sisi Rasul kerana hatinya bersih. Ya. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka kita jagalah hati kita daripada hati kita rosak. Ya. Mudah-mudahan hati kita selamat. Kalau hati kita baik, maka seluruh anggota badan kita akan baik. Apa 6 penyebab rosaknya hati dalam kitab Nasoyul Ibad, ya, muka surat 196, kata ulama menyatakan yang menyebabkan sakitnya hati, rosaknya hati, inna fasadal qulubi an sittatin asya awwaluha yasnibuna bi raja'it taubah, ya. Yang pertama, ya, sesungguhnya hati yang rosak disebabkan oleh 6 perkara, iaitu yang pertama, sengaja melakukan dosa dengan harapan kelak taubatnya akan diterima. Kuih-kuih tua-tua kok orang sembahyang berjemaah meneh ke apa? Jemaah kuih pun payah nak nampak. Tengok sembahyang pun kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang ngorah. Contohnya di kandani karo mak contohnya lah. Maknya mana tahu Allah Ta'ala panjangkan umurnya sampai 80. Anaknya 60 tahun, ya. Dia jumpa anaknya walaupun dah umur 60 tahun, ada tak? Ada. Walah nak kuih-kuih umur 60 kok daripada kecil sampai umur 60 kok sembahyang kok orang ono sing culas saya. Kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang ora. Sembahyang subuh kok ulet tenan, ora kelingan mati kok apa kuwi nak. Contohnya mak ngomong kaya ngono. Lama aku ki, ya, walaupun kaya ngene, Allah Ta'ala tu lah Maha Pengampun, ya. Aku 5 waktu ora sembahyang siji ae lho, Mak. Subuh sing lain aku sembahyang kok. Ya, Allah Ta'ala tu Maha Mengampun, mengharapkan keampunan walaupun dia melakukan dosa. Jangan, tuan-tuan. Sebaliknya, tuan-tuan, tanda-tanda orang yang celaka tu, tuan-tuan, tanda orang yang celaka, ya, tanda-tanda orang yang besok menyesal, dia, tuan-tuan, mengingati, menyebut-nyebut akan kebaikannya. Suka menyebut-nyebut kebaikannya. Padahal kebaikannya tu belum tentu diterima oleh Allah. Tapi suka melupa-lupakan dosa. Dia suka melupa-lupakan dosa, tapi dia tak tahu dosa tu jangan kita lupakan. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Allah Ta'ala tidak pernah bersifat lupa. Walaupun sikit dosa yang kita lakukan, Allah Ta'ala tetap mengetahui dan Allah Ta'ala tetap akan memberi pembalasan. Alah, aku main nombor reko ki, alah sitik-sitik air kok. Alah, Masya Allah, aku intuklah. Allah Ta'ala tu Maha Pengampun. Wong aku sembahyang ya ora tinggal juga. Contohnya jangan. Alah, aku ngumpat kok sitik-sitik air kok. Alah, ngumpat sitik-sitik air. Jangan, tuan-tuan, hadirin hadirat. Jangan, sebab yang sikit itulah menyebabkan kita masuk dalam neraka. Sebab itu, tuan-tuan, ya, dalam kehidupan kita seharian ni kena ada waktu muhasabah lah, ya. Memikirkan, kita muhasabah, kita memikirkan apa yang kita dah buat pada hari sebelumnya dan kita merancang pada hari yang belum kita lalui. Carilah waktu yang sesuai. Kalau kita baca dalam kitab Hidayatul Salikin, Bidayatul Hidayah, dekat situ Al-Imam Ghazali, tuan-tuan, ya, ada menunjukkan amalan-amalan yang sepatutnya dilakukan daripada bangun tidur sampai nak tidur ditunjukkan. Contohnya kalau tak dapat semua, tuan-tuan, kita amalkan yang selepas kita sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, kata Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kalau boleh sembahyang subuhnya berjemaah, ya, berjemaah. Lagi-lagi sing lanang yang lungo masjid, lungo surau. Sembahyang subuh ni amat berat sekali, tuan-tuan, termasuk sembahyang isyak bagi orang-orang yang munafik, ya.
Di antara tanda-tanda orang yang bukan munafik ni, dia solat subuh dan isyak berjemaah dia mudah. Ya, insya-Allah terhindar daripada menjadi orang yang munafik, orang-orang yang berpura-pura Islam. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, setidak-tidaknya lepas subuh kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, ya, subuh berjemaah tuan-tuan. Lepas subuh aja lali, sitik-sitik kena wirid. Sitik-sitik kena wirid. Kita nak sembahyang berjemaah, secara tidak langsung milu imam yos wirid. Contohnya tambah meneh wirid sing lepas sing tak kai kilingan neh apa ora? Bocor telung kali ataupun patang kali setiap lebar solat fardu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ada? Ana kaya apa ora? Oh semeneng wis hafal kabeh lagi ya. Wis ngamal kekek meneng kabeh. Ada tak bagi? Bola ustaz aku lali lah ya. Amal ke telung kali, amalkan 3 kali 4 kali tuan-tuan. Sekali kita baca tu macam kita baca la ilaha illallah 72,000 kali. Ya. Kalau susah sangat lepas sembahyang tu Pak Imam sorongin bocor dongok, jangan dicampurkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu memang ada hadisnya tuan-tuan. Ini amalan orang yang soleh, jangan disambung situ. Kalau sambung tu nanti makmumnya bingung, sing dia nak bocor kan. Terlajak. Tapi kalau sebelum baca doa ke lepas baca Fatihah sebelum doa tu, baca tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amalkan tu tuan-tuan. 3 kali atau 4 kali, sekali kita membaca sama dengan 72,000 kali kita baca la ilaha illallah. Itu amalan orang-orang yang soleh. Saya dah ada bagi catatannya tu tuan-tuan. Nanti balik cuba tengok. Nak wis hafal wis ora payah ya. Lepas sembahyang wirid, lagi-lagi wirid yang diajarkan oleh Rasulullah yang Pak Imam selalu baca tu. Ya. Lebar wirid ojo lali ndonga. Ojo lali dongo, doa pada Allah. Kita asal berdoa insya-Allah Allah Taala akan makbulkan. Tak makbulkan dekat dunia, Allah Taala makbulkan dekat akhirat. Dan mungkin doa tu tak dimakbulkan dekat dunia, mungkin jadi penolak balak yang lain. Ya. Yang kedua, doa jangan tinggal. Sing nombor 3 nek keneng lebar subuh soronge waktu israk baca Quran. Ya, apa jenenge? Baca Quran. Lagi-lagi nek bocah sekolah. Apik nek surunge sekolah, lagi-lagi ki bakal arep preksa. Tenan. Dilune arep preksa SPM kan? SPM, UKDK, dah jahat ora suwi meneh ya. STPM pun ora suwi meneh. Amal ke lah surunge lunga sekolah baca Quran. Tapi ojo baca Quran niate arep preksa ya. Baca Quran niate kerana Allah ya, kerana Al-Quran itu tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah, akan menerangi hidup kita bukan setakat di dunia, di alam barzah, seterusnya di alam akhirat. Kalau kita baca Quran tuan-tuan, anak-anak kita beza yang baca Quran dengan tak baca Quran. Yang rajin main gepeng karo rajin baca Quran beza tuan-tuan. Aku yo anak ya, orang ngomong anak wong lah, anakku dewe. Beza tuan-tuan, masuk sekolah tapis karo orang tapis. Lain tuan-tuan. Ya. Kalau kita banyak baca Quran, otaknya bertambah cerdas, otaknya bertambah bijak. Kerana orang yang baca Quran ni saya dah cerita dulu, tak macam baca surat khabar, tak sama baca WhatsApp, betul? Al-Quran ni mukjizat, bacanya ada hukum tajwid, ya, kena baca dengan tartil, waqaf itidaknya, fasahahnya kena jaga. Ni kalau baca taranum bayati ke hijaz, jadi otak kita berfungsi banyak. Oh ni non sakinah bertemu ba. Oh iklab. Mim mati bertemu mim. Idgham mislahin sayin. Contoh. Mim mati bertemu ta. Oh izhar sapawi. Kan otak kita macam mana nak bunyi izhar sapawi. Jadi otak kita bertambah aktif. Sel-selnya semua bergerak. Oh ni nak jadi doktor pula saya cerita. Jadi bertambah cergas tuan-tuan. Tapi nak main gepeng bukan nak cergas. Mata ni mandak rapun. Kan? Dia nak situ panjang pula tuan-tuan. Baca Quran je tinggal.
Nombor 4 lebar subuh. Ya, lebar baca Quran sebelum sunat Isra. Sing api-api kita ndorong ngono mikir apa kita wis lakoni dina wingi. Nek sesuk dina apa? Aku hari pun dah lupa isteri baru satu besok Selasa contohnya ya. Pagi Selasa, pagi besok fikir. Hari Senin semalam buat apa? Itu muhasabahlah fikir hari Senin lepas sembahyang subuh. Alhamdulillah aku dapat sembahyang subuh berjemaah ya Allah. Semoga solat subuh aku diterima oleh Allah. Lepas tu aku dapat wirid ya Allah bersama imam ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan aku istiqamah ya Allah. Contoh. Kemudian lepas sembahyang subuh koncone ngecek inget teh, alhamdulillah wong blonjo. Alhamdulillah. Kang kaci apa Kasim blonjoku ya Allah alhamdulillah. Contoh. Contoh yang lain jangan baca. Aku tak disebut, aku nak sebut nama semua tak apa nak tahu Jangan kecil hati pula alhamdulillah syukur ya Allah Haji Kasim kau belanja aku. Mudah-mudahan. Ini masa mudah lupa sih. Jadi semua dia lupa. Dulu kena sebut dia belanja aku ya Allah syukurnya. Mudah-mudahan tambah rezekinya. Contohnya alhamdulillah. Loh, lebar ngeteh aku ngumpat pula. Astagfirullahaladzim. Ngumpat tonggo ni. Tombong ni sombong lah. Kemproh lah. Astagfirullahaladzim. Tak cukup astagfirullah aja. Sebab tu salah dengan manusia. Balik terus pergi rumah jirannya. Semalam aku ngumpat kau dekat warung ya Allah. Minta maaf ya bang. Ngumpat apa? Cakap terus terang. Sebab apa? Muhasabah. Dan muhasabah tu tuan-tuan hadirin kan mengingati kan dosa-dosa yang kita lakukan hari semalam. Kalau tiap-tiap hari kita buat macam tu, kita dapat mengingati dosa kita setiap hari. Kalau kita dapat melakukan kebaikan pula, ya Allah berharap semoga kebaikan yang dilakukan ini, aku dapat melakukan kebaikan ini dengan pertolongan-Mu ya Allah. Aku dapat melakukan kebaikan ini, ketaatan ini dengan pertolongan-Mu ya Allah, supaya kita tak sombong. Ya, dapat menjaga hati kita. Dan kemudian kita merancang hari ini nak buat apa. Apabila kita merancang, waktu solat tu jadi dia punya agenda pertama. Jadual yang lain tu disusun sesuaikan dengan waktu solat. Arek lunga pasar, ocolah lunga pukul 7 maghrib. Masuk maghrib pukul berapa? 7:20. 20 kibasah tak cukup tuan-tuan. Nak pergi jemputan pukul 12.55. Tak sesuai. Jadi kita susun jadual kita itu dengan utamanya waktu solat. Dan tutup dengan perancangan kita dengan ingatkan mati. Itu Al-Imam Ghazali Azhar. Kita dah rancang-rancang tu, apa yang aku rancang ini, sekiranya aku mati hari ini, nascaya tidak akan berlaku. Apabila kita ingat mati, kita bertambah insaf, bertambah ingat untuk melakukan amal ibadah. Ya, jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pertamanya tuan-tuan yang merosakkan hati ini, jangan sengaja melakukan dosa dengan harapan kelak besok taubatnya akan diterima. Yang keduanya tuan-tuan, apa alamat rosak dia punya akan hatinya? Wa yata'allamuna ilma wa la ya'lamun. Mempunyai ilmu namun tidak mahu mengamalkannya. Lagi-lagi saya ngomong ngomongin gemberanggang ya, tapi orang gawe. Ya. Sebab tu saya bukan mengajar tuan-tuan, saya al-ilmu fi kutub. Sampai mejanya tak muat kitabnya ni. Tuan-tuan, al-ilmu fi sudur. Saya al-ilmu fil kutub. Saya mengajar ni bukan nak mengajar tuan-tuan bukan mengajar. Mengingat di antara satu sama lain, terutamanya nak mengingatkan diri saya yang begitu banyak kelemahan tuan-tuan. Ya, tanda orang yang rosak artinya nombor 2, dia menuntut ilmu tapi tak mahu mengamalkan. Sebab itu kata Imam Asy-Syauri, tanda-tanda sempurnanya seseorang itu menuntut ilmu agama ada berapa syaratnya tuan-tuan? Tanda-tanda seorang itu sempurna untuk ilmu agama ada berapa syaratnya? Ada 5. Ini ilmu agama terutamanya. Ya, ilmu ibadat contoh, ilmu tauhid, ilmu akhlak dan tasawuf. Ada 5 syarat kalau kita belajar ilmu agama. Lagi-lagi kita belajar berguru. Pertama, menang ngrungokke. Lagi nombor 3 apa? Menang ngrungokke
Hilang ni apa dah? Kalau kita dah lupa tak ingat. Kalau ingat tak lupa, betul? Menang ngurungok ke, ngiling ke, ngamal ke, nyampe ke. 5 perkara baru sempurna, kata As-Sufyan As-Sauri. Pertama, menang kaya riko kabeh ke. Oh, hebat tenan. Walaupun dorong ngon aku, dorong yang kerusi baik sensitif lah. Orang apa? Kayak kursinya empuk kaya ni ya. Orang keringgingan. Tapi ni aku dorong karo riko ke 10 minit wis. Wallahu a'lam bisawab lah aku ngomong ya. Semutan. Tapi walaupun duduk yang ngurut-ngurut kaki pun tak apa lah tuan-tuan ya. Ya, tuan-tuan semua diam aja. Bagus. Itu pertama. Nombor 2, ngurungok ke. Dengar apa yang orang alim tu. Saya bukan orang alim, ini contoh. Orang guru yang lain mengajar ya. Saya bual-bual aja. Pertama diam, nombor 2 ngurungok ke, dengar. Nombor 3, ingatkan semula. Oh, malam tadi, isu-isu besok sambil sarapan ngono. Mau bengi foto sing dibual ke ustaz ke kaya. Oh, amalan sing merosakke hati. Sengaja melakukan maksiat dengan berharap besok nek mati diampunke karo Gusti Allah. Nek Jawa lah ngomong Jawa. Nombor 2 nuntut ilmu ora diamalke. Itu maksudnya apa? Ingatkan semula. Diam, dengar, ingatkan semula. Macam belajar bab fardu wudu, ada 6, betul. Niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Ketiga, yang ke berapa? Keempat, menyapu kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga ke buku lali. Yang keenam, tertib. Diingat. Tapi tak sempurna. Kalau belajar bab wudu pun tak sempurna, tapi orang ngamal. Sembayang orang cukup wudu, terus sembayang aja contoh. Ngamal apa dah? Ataupun dia ambil sembahyang juga, tapi dia tak niat. Sedangkan dia belajar tadi kena niat. Ataupun dia sembahyang basuh tangan, paras pergelangan aja contohnya, tak sampai ke siku. Sah tak? Kena amalkan. Tak cukup kalau diamalkan sahaja ilmu agama itu, kalau orang disampai-sampai ke. Boleh apa? Kena sampai-sampaikan. Ojo loke dibekep dewek ngono. Nanti nek aku sampai ke wong lain pandi pula. Ojo ngono. Nek kita sampai ke karo wong, wah ilmunya berkembang-kembang. Itu termasuk pencen kubur besok. Ilmu yang dimanfaatkan. Contohnya orang kawannya itu sembahyang kok ngene ae basuh butuh. Lekon delok loh. Kene diri kau lepas sembahyang, tak boleh juga ambil wuduk kan jam tu kena. Minta maaf, saya ini tak pandai sangat sekolah. Tadi basuh wuduk kok parah sini. Ya sampai siku sini sunat dilebihkan sikit. Nek wuduknya ora sah, jaluk ngapura. Kok sembahyangnya ora sah. Contoh. Cakapnya baik-baik, pelan-pelan, jangan kuat-kuat. Tuan-tuan dan sekalian, janganlah begitu. Jagalah maruah orang kan. Dia kadang-kadang nek belajar kaya ngene ora patyo tak apa nak dengar, tapi teguran tu kadang-kadang membuka ya raya tu juga. Sejak daripada itu dia ambil wuduk betul dengan teguran kita. Dapat tak pahala kita? Selagi dia ambil wuduk kita pun dapat pahala ilmu yang dimanfaatkan. Jadi kena sampaikanlah. Jadi ada 5. Menang apa lagi? Menang ngurungokke nglakon ngiling ke nglakon ni nyampe ke. Lagi-lagi lanang-lanang. Ngomai ngingoni ngeloni ngayomi ya. Itu tak payah huraikan lagi, buang masa banyak sangat ya. Okey. Tapi tuan-tuan ingat, ada besok golongan tuan-tuan. Kaya simple lah ya. Tapi ada luar biasa tuan-tuan. Orang kalau ilmu diamalkan. Dalam hadis Nabi ada menyatakan, iza kana yaumal qiyamah yu'ta bi arba'atin ila inda babil jannah bi khairi ruyatil hisabi wal azam. Apabila telah datang besok hari kiamat, maka didatangkan 4 golongan manusia, yang mana dia di pintu surga tanpa melalui hisab dan azab mereka dan terlepas daripada azab mereka itu. Orang semua dihisab tuan-tuan. Tapi ada 4 golongan ni tuan-tuan, besok tak dihisab. Wis ngenteni ning pintu surga. Kan tuan-tuan pernah tak dengar hadis tuan-tuan?
besok ada 70,000 umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka masuk surga tanpa dihisab. Banyakkanlah kita berdoa. Mudah-mudahan kita tergolong daripada umat-umat Rasulullah yang terlepas daripada dihisab. Jadi 4 golongan ni disebut apa? Yang besok dia dah tunggu kat pintu surga, tak dihisab tuan-tuan. Al-awwalu alimul ladzi amila bi ilmi. Orang alim yang mengamalkan akan ilmunya. Tu disebut yang pertama. Sebab tu tuan-tuan, orang untuk ilmu ni godaan ni kuat tenan. Ada ustaz saya ngajar, ada 360 setan ni, iblis memang ditugaskan orang yang pergi menuntut ilmu ni. Supaya digondeli tenan-tenan. Naik kena ngojo sampai lungo. Yang lain dia goda juga, tapi kalau menuntut ilmu, dia goda betul. Kerana apa? Dengan dia menuntut ilmu nanti, dia takut dapat membezakan yang hak mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dapat mengukuhkan akidah, betul. Dapat mengingatkan kematian. Maka iblis tak suka orang menuntut ilmu. Yang keduanya, siapa yang besok masuk surga tanpa dihisab? Di antara golongannya, wasani al-hajjul ladzi hajja bi khairi amali fasad. Orang yang mengerjakan haji yang tiada rosak. Sebab tu kita mengerjakan haji ni, sebelum pergi haji kena ada ilmu dulu. Kena ada ilmu. Pergi haji niatnya semata-mata kerana Allah. Mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur. Yang ketiga, as-salisu as-syahidul ladzi qutila fil ma'rakah, iaitu orang yang mati syahid terbunuh dalam peperangan. Dan yang keempat, warrabi'u as-syahiyul ladzi raktasaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillah bi khairir riya. Apa kata Rasulullah? Para dermawan yang diusahakan hartanya dengan jalan yang halal dan membelanjakan pada jalan Allah tanpa rasa riak. Maksudnya orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah daripada harta yang halal dan belanjakan hartanya pada jalan Allah, contohnya bersedekah ke, wakaf ke, ikhlas semata-mata kerana Allah, insya-Allah dengan izin Allah dia terselamat besok daripada dihisap dekat akhirat kelak. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Seterusnya yang ketiga, apakah dia tanda rosak hatinya? Wa iza amilu la yakhlisuna wa iza amilu la yakhlisun. Yang ketiga, beramal namun tidak ikhlas. Beramal namun tidak ikhlas. Tuan-tuan, kalau kita beramal tak ikhlas, menandakan hati kita telah rosak. Sebab itu tuan-tuan, kenapakah kita kadang-kadang payah nak beramal? Kita nak beramal kadang-kadang susah betul lah. Kita nak bangun malam, ya Allah, nak bangun malam ya. Kalau nak bangun malam tengok bola senang pula. Ini bukan tuan-tuan lah, saya tak. Bukan tuan-tuan, saya lah. Tuan-tuan tidak. Atau balik pula cakap. Siap pula ustaz ni. Tuan-tuan semua bagus. Kadang-kadang tengok bola, pukul 2 boleh bangun. Gemerekak pun. Wes ketinggalan 10 minit. Alah rugi ni. Kan? Boleh bangun pukul 2. Tapi tuan-tuan nak sembahyang sunat tahajud. Ya Allah. 4.30. Dan 4.30. Bukan 2.30. 4.30. Nak bangun. Nak angkat selimut pun tak kuat. Padahal badan 105 kilo. Badan 105 kilo. 5 kilo kalau pergi gym, 20 kilo, 20 kilo. Boleh kuat. Badan sadu. Tapi nak angkat selimut, tak sampai sekilo pun kadang-kadang tak kuat. Nak puasa, rumahnya cakap, bang besok kita nak puasa lah hari Isnin contoh. Nak puasa qada. Abang nak puasa sama tak? Susah betul lah, minta maaf lah yang abang kerja keras besok nak nyawit, nak browning, macam-macam. Tapi tak juga pun. Susah betul. Nak zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak Imam baca 100 kali mengeluh. Contoh. Kenapa sangat susah sangat kita nak beramal ibadah tuan-tuan? Itu kerana ustaz, godaan syaitan. Itu semua kerja syaitan tu ustaz. Semua kerja nafsu semua. Kita kan manusia ada nafsu, sebab itu berat. Memang betul.
Itu di antara faktornya sebab kita ada nafsu, godaan syaitan. Tapi kata Imam Hasan Basri, di antara sebab-sebab kita berat nak melakukan amal soleh ni kerana kita banyak dosa. Bukan kerana kita, kerana hamba Allah tu banyak dosa. Di antara sebabnya. Sebab itu tuan-tuan, dalam hadis Nabi ada menyatakan, innal abda iza akhtaha khati'atu nukitat fihi qalbihi nuktah. Maksudnya, sesungguhnya hamba apabila melakukan satu kesalahan atau dosa, akan ditulis pada hatinya satu titik hitam. Jadi kalau dia setiap hari banyak dosa, banyaklah titik hitam dekat hati dia. Kalau hati ni wis peteng, tu yang kadang-kadang tuan-tuan, dosa perkara yang maksiat pun dia nampak macam baik. Nak buat amal ibadah pun susah. Jadi hati kita kena gilap. Hati kita ni kena gilap. Maksudnya kita banyak-banyakkanlah bertaubat. Lidah kita banyak-banyakkanlah berzikir. Contohnya zikir apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau boleh tuan-tuan, 360 kali kita amalkan satu hari satu malam. Minta tolong bagikan ni. Tak, begitu aja ya. Tak payah jalan. Sini. Antaranya tuan-tuan, ya, amalkan zikir ini, mudah-mudahan dapat mengikis, menggilap hati kita, ya. Yang pertamanya istighfar banyak-banyakkanlah tuan-tuan. Istighfar tu barang tentu banyakkan. Rasulullah satu hari lebih daripada 70, lebih daripada 100. Itu Rasulullah yang dijamin masuk surga. Kita ni ada jaminan masuk surga tak? Tak ada. Takkan nak kurang daripada 70. Lebih-lebih lah lagi, ya. Selain daripada istighfar, amalkan zikir ni tuan-tuan. Saya ambil daripada kitab Amalan Orang Soleh. Yang sebelah tu ya tuan-tuan. Mengharapkan mati dalam keadaan husnul khatimah, bacalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau boleh satu hari satu malam, ulang sebanyak 360 kali. Berapa kali tuan-tuan? 360 kali. Sama macam dengan hari dalam setahun. Setiap hari kalau boleh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, kata guru saya dah cakap dulu, kalau kita baru mula-mula nak zikir ni, kalau boleh tangan kita pegang tasbih je lah. Tak pegang tasbih, peganglah apa-apa contohnya. Saya ada juga ngocek ni. Yang lepas saya dah tunjuk. Mana kok nyelit ni saya punya ni. Ketimbangan. Okay. Nyekel kilah. Jadi nyekel ki kan kilingan. Loh aku nyekel ki gawe apa? Oh gawe zikir. La ilaha illallah. Tapi si cowok juga. Tapi sini cekel apa? Kepeng. Jadi dulu apa? Dulu kepeng. Bawa ni bawa, tak tahu bawa. Tapi masuk kocek. Cikgu saya cakap suruh pegang tasbih supaya mengingatkan zikir. Tapi anak muridnya pegang gepeng. Ingatnya gepeng. Ya. Sebab tu tuan-tuan, di antara salah satu caranya lah tuan-tuan, ya. Jadi gunakanlah. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, baca kalau boleh satu hari satu malam 360 kali. Al-Habib Alama Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur selalu mengijazahkan zikir ini untuk dibaca setiap hari sebanyak 360 kali agar hati, ini penting tu, agar hati terhindar daripada sifat-sifat apa? Mazmumah, sifat-sifat yang tercela, contohnya tak ikhlas, riya, ujub dan sebagainya, dan akan dihiasi dengan sifat mahmudah. Tapi kalau dalam masa hidup kita, kalau boleh sebelum kita mati, khatamkan sebanyak 100.000 kali. Berapa kali? 100.000 kali. Kalau dah jadi satu bacaan kebiasaan, insya-Allah mudah-mudahan di akhir hayat kita mudah untuk mengucapkan kalimah tauhid. Dan insya azan dulu, nanti sambung sikit aja tuan-tuan.
akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Nah, asyhadu la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Allah la ilaha illallah Allahumma rabbana jalla wa salatu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam wa ba'athumaka mahmudan ladzi wa tahinnaka la tuliful mi'ad rabbi fil walidayya wal mu'minina yawma yaqul hisab. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itu contoh-contoh zikirlah selain daripada istighfar, supaya hati kita dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah, dijauhkan daripada sifat-sifat mazmumah. Itu dapat, zikir ni dapat mengikis dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa-dosa besar, kena taubatan nasuha. Satu lagi tuan-tuan hadirin hadirat, amalkanlah doa ini yang diajarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya dalilahu ya radullani ala tariqis sadiqin waja'alni min ibadikal muhlisin. Ya dalilahu ya radullani ala tariqis sadiqin waja'alni min ibadikal muhlasin. Ya, tuan-tuan boleh semak. Minta tolong ni. Tuan-tuan, apa yang saya cakap malam ni ada dalam catatan tu, ya. Nek mengiki kelalaian ke apa ndolok kono, ya.
Ada 6 penyebab perosak hati ada dekat situ tuan-tuan ya. Dan doa yang diajarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tu tuan-tuan amalkanlah. Setidak-tidaknya setiap kali lepas solat ataupun ada macam tak ikhlas baca tu. Mudah-mudahan dengan berkat orang-orang soleh ni apa yang kita pinta mudah-mudahan dimakbulkan oleh Allah. Ya dalilalhu ya radullani ala tariqis sadiqin waja'alni min ibadikal muhlisin. Pendek aja doanya tu. Dan seterusnya tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apa tanda rosak hati seseorang itu? Dia memakan rezeki Allah namun tidak mensyukurinya. Ngeluh aja memanjang. Iwak gereh tokang kang ya. Bang beli kok ikan gereh jelentir koyo iki lah. Coba iwak kurung ngono enak siti. Tak pernah bersyukur contohnya ya. Makan nasi mie tak pernah bersyukur. Jangan. Itu tanda rosak akalnya tuan-tuan. Yang kelima, apa tanda rosak akal? Tidak reda dengan pemberian Allah. Ya, kita redalah di atas pemberian Allah. Sama ada sikit ataupun banyak, sama ada musibah ke ataupun nikmat ke, kita kena reda. Dan yang akhir sekali tuan-tuan, yang kadang-kadang kita terlepas pandang dan saya telah jelaskan pada pertemuan yang lepas, tanda orang yang hatinya rosak rupanya tuan-tuan, wa yudfanuna mautahum wa la ya'tabirun. Apa maksudnya? Orang yang mengebumikan jenazah namun tidak mahu mengambil pelajaran daripada kematian mereka. Pergi mengering jenazah sampai tanah perkuburan tapi tak mengingati kematian langsung. Atas kubur masih cerita dunia aja. Orang tengah mayatnya dikambur, sepatutnya bacalah zikir-zikir yang kita tahu, baca suratul Ikhlas ke, baca suratul Fatihah ke. Ini atas kubur cerita bolah lah, cerita apa lagi, sawit lah contohnya. Tu nak cerita bila-bila boleh, bukan tak boleh cerita. Tapi janganlah dekat atas kubur. Patutnya kalau kita menghantar jenazah, kita bertambah ingat pada akhirat, beringat kepada kematian. Sebab tu ada satu amalan yang saya bagi tu dekat tepi tu. Ada tak tadi? Ada. Selepas sebelahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Ini tuan-tuan sebagai pengetahuan. Tuan-tuan dah amal tuan-tuan. Yang cakap ni aja kadang-kadang tak amal. Dah tua baru tahu. Ya. Kalau boleh tuan-tuan, ini lakukanlah pada terutamanya pada waris-waris mati. Apabila mayat tu dah dikuburkan tuan-tuan, dah dibaca talqin contohnya, dah baca tahlil doa, orang-orang balik kabeh kan. Kalau boleh warisnya jangan balik dululah. Ya. Terutamanya contohnya anaknya ke, suaminya yang meninggal, isinya suaminya ke, ataupun orang yang mampu buatlah. Sebelum pulang, berdiri sebaiknya menghadap wajah si mati. Macam baca talqin tu kan menghadap si mati. Duduk bahagian kepala, bukan duduk diri atas bahagian kepala. Baca suratul Al-Ikhlas sebanyak berapa kali? 11 kali. Niatkan pahalanya kepada si mati. Sekiranya mampu, tapi niatkan pahalanya pada siapa? Usul pada si mati. Sekiranya mampu sebelum pulang baca apa? Suratul Al-Baqarah sehingga khatam. Kalau mampu. Kalau tak mampu baca surah Ikhlas 11 kali. Sebaik-baiknya khatamkan suratul Al-Baqarah sebelum pulang. Kalau tak mampu buat seorang, bacalah bergili-gili. Ya. Dan apabila telah kembali ke rumah, ini sebagai al-munjiyah as-suhra, kelepasan kecil, ya. Orang si mati itu ketika berada di alam barzah baru dimasukkan alam kubur tuan-tuan, amat gelisah tuan-tuan. Soal mungkar nangkir, himpitan kubur. Jadi kita membantunya apa? Kalau boleh tuan-tuan dah balik rumah, khatamkan sesegera mana yang mungkin. Kalau boleh sesegera ya, sesegera mana mungkin. Kata guru saya, kalau 3 hari ke, selewat-lewatnya 7 hari ke, khatamkan baca tahlil la ilaha illallah 70,000. Berapa ribu? 70,000. Boleh tak saya baca yang usah aja tu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Tu 72,000 sekali.
Dah lepas Ustaz. Dia tak boleh ya. Dijazakan baca tu lain. Yang ni amalan lain. Kena baca 70,000. Niatkan pahalanya pada si mati. Kalaulah dia baca seorang tuan-tuan, bermakna dalam masa yang sama dia dalam masa hidupnya telah menghatamkan 70,000 dalam masa hidupnya. Maksudnya bukan setakat si mati aja dapat fadilat baca la ilaha illallah, orang yang meniatkan dulu pun dapat pahala yang sama. Sekiranya tuan-tuan tak mampu, contohnya 70,000 loh Ustaz. Tengar-tengar aku ngurungok kewis lemes ya. Kadang-kadang tak menajikin ngurungok kewis lemes. Ya, kok arek gawe. Jangan gitu tuan-tuan. Kalau misalnya tak mampu, agih-agihkan. Contohnya warisnya anaknya yang meninggal ayahnya. Adik-beradik ada 7 orang. Kumpulkanlah, yang sulung kena kuat sikit. Adik-beradik semua kumpul. Abang nak bagi tahu setiap seorang, abang bagi 10,000. Wah, semua nganga je. 10,000 bang? Mana arwah banyak duitnya ada 10,000 ni? Bukan duit. Belum habis cakap. Setiap seorang baca 10,000 la ilaha illallah. Niatkan pahalanya untuk arwah bapa contohnya. Ya, kalau tak mampu boleh juga. Dan satu lagi tuan-tuan namanya Al-Munjiyah Kubra. Kelepasan besar. Ini orang-orang dulu selalu buat tuan-tuan. Kalau tahun 70-an tak jumpa lah. Biasa tahun 60-an, 70-an awal mungkin jumpa. Ada yang kata tahun 70 lebih pun jumpa. Tapi 70 lebih saya masih kecil. Dulu ada orang baca zikir pakai kacang dal, kacang hijau ngira tu tuan-tuan. Ini sebagai Al-Munjiyah Al-Kubra. Iaitu kalau boleh dalam masa hidup kita khatamkan 100,000 kali membaca suratul Ikhlas. Berapa kali? 100,000 kali sebelum meninggal. Kalau boleh khatamkan suratul Al-Ikhlas. Dan boleh juga diniatkan pahalanya kepada si mati ya. Sebab tu kalau 70,000 tu kalau kita hadiahkan pada orang yang dah lama meninggal pun boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Tapi yang baru meninggal tu lagi-lagilah kita buat ya, sebagai dapat membantu. Itu di antara amalan-amalan tuan-tuan yang dia punya, kita membacakan ayat Quran, bacakan zikir, niatkan pada si mati ada sandarnya yang lebih kukuh. Ya, yang keduanya kita niatkan sedekah contohnya, infakkan hartanya, kita infakkan harta contohnya sedekah, niatkan pahalanya pada si mati. Itu pun ada sandarannya kukuh. Kalau sembahyang sunat hadiah ni, sunat hadiah kan dia pernah dengar ya. Dia sandarannya tidak berapa kukuh. Walau bagaimanapun ada ulama yang mengamalkannya. Tapi dua perkara tadi lebih kukuh daripada sembahyang sunat hadiah. Ya. Jadi tuan-tuan, hadirin hadiratnya dirahmati Allah, sebagai akhir sekali hari ini saya bagi 3 ya. Sebab banyak apa? Nak bawa balik lagi wis foto set ada kau balik mana ya. Nanti kalau lebih pulangkan semula. Ustaz dia berkira pulangkan semula. Bukan apa, nanti kalau ditinggal-tinggal tu ya sepah-sepah atau sebagainya ya. Jadi kalau dipulangkan tu nanti saya boleh bagi pada yang lain. Yang ni saya tak payah terangkan. Tuan-tuan dah ngamal semula tuan-tuan. Yang ni adalah adab-adab ziarah kubur. Dekat sini ada cara-cara beri salam. Kalau kita lalu kubur tu kita kan ramai. Kita beri salamnya macam mana, doakannya macam mana, dan dekat sini ada diterangkan adab-adab kalau kita ziarahi kubur ya. Mudah-mudahan kalau kita rajin ziarahi kubur, insya-Allah ya, bertambahlah kita ingatkan kepada kematian. Jadi saya rasa setakat itu saja yang saya dapat sampaikan. Kalau ada silap dan salah ada dapat dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina syarrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.